Huckleberry Finn, directed by William Desmond Taylor and featuring a new score written and performed by Daryl Fleming in the public domain. Huckleberry Finn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Halimah dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya Zuan Syamira binti Muhammad Zainuddin dan rakan sekumpulan saya iaitu Firdaus Hakim dan Ikhwan akan membentangkan satu tugasan yang bertajuk Secara Kritis Nilaikan Tema Perhambaan yang diketengahkan oleh Mark Twain melalui novel Huckleberry Finn. Mark Twain atau nama asalnya ialah Samuel Langhorne Clemens telah dilahirkan di Florida, Missouri pada tahun 1835 dan telah meninggal dunia pada tahun 1910. Semasa hayatnya, beliau pernah bekerja sebagai pencetak di Hannibal Journal dan juga pembawa bot di Sungai Mississippi. Pada tahun 1863, Mark Twain telah mula menandatangani dengan menggunakan nama penanya iaitu Mark Twain. Beliau banyak mengambil pengalaman dalam bidang pekerjaannya untuk menghasilkan karya, termasuklah edition rakit Huckleberry Finn. Beliau juga telah mendapat permintaan sebagai penceramah bebas sehingga akhir hayatnya iaitu pada tahun 1910. Salah satu karya Mark Twain ialah Huckleberry Finn iaitu susulan daripada The Adventure of Tom Sawyer. Namun, dalam Huckleberry Finn, beliau telah menetapkan watak yang lebih serius kerana ianya memfokuskan pada institusi perhambaan dan juga bahagian selatan Amerika Syarikat di mana ianya selalu dirujuk sebagai selatan dalam fiksyen. Huckleberry Finn terkenal kerana telah menimbulkan kontroversi disebabkan oleh karyanya yang menyentuh isu sensitif dan juga isu perkauman. Walau bagaimanapun, Mark Twain telah menghasilkan karya ini dengan menciptakan realisme dan juga kekal setia kepada konteks sejarah dan latar. Novel ini dikatakan telah berfungsi sebagai pengisytiharan kemerdekaan daripada tradisi novel Inggeris yang sopan. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menghuraikan secara kritis tema perhambaan yang telah diketengahkan melalui novel Huckleberry Finn. Tema perhambaan yang diketengahkan melalui novel Huckleberry Finn karya Mark Twain yang pertama ialah diskriminasi warna kulit. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam karyanya, Mark Twain telah menunjukkan bahawa orang kulit putih berkuasa manakala orang kulit hitam pula ditindas dan dijadikan sebagai hamba. Orang kulit putih telah merendah-rendahkan martabat orang kulit hitam dengan cara menjadikan orang kulit hitam sebagai hamba. Sebagai contoh yang dapat dilihat dalam Huckleberry Finn ialah watak Jim di mana dia telah dihina dan dipulau kerana dia merupakan orang berkulit hitam dan dijadikan hamba serta dia juga tiada kawan. Tema perhambaan yang seterusnya yang cuba diterapkan oleh pengarang dalam novel Huckleberry Finn ialah perjuangan menuntut pembebasan. Dalam masyarakat di barat, terutama sekali di Amerika, isu perhambaan sememangnya menjadi satu titik tolak dalam kalangan masyarakat berkulit hitam. Masyarakat berkulit hitam akan dijadikan hamba abdi kepada orang berkulit putih. Hal ini demikian kerana taraf hidup ataupun taraf dan maruah orang kulit hitam adalah lebih rendah daripada orang berkulit putih. Dalam novel Huckleberry Finn ini, isu perhambaan yang cuba diterapkan adalah berkenaan dengan perjuangan dalam menuntut pembebasan. Kebebasan yang dituntut adalah bersifat inginkan hak yang sama rata. Hal ini demikian kerana mereka berada di tanah yang sama, di langit yang sama, dan tidak sepatutnya orang kulit hitam diperbodohkan di tanah sendiri. Contohnya dalam novel Huckleberry Finn, watak James berjuang menuntut kebebasan buat diri keluarga serta rakannya. Dia menentang sekeras-kerasnya orang berkulit putih yang membuatkan dia larikan diri untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Justru menerusi watak James, isu perhambaan iaitu perjuangan dalam mendapatkan kebebasan yang cuba diterapkan oleh pengarang sememangnya membuka mata kita semua akan kekejaman yang dilakukan oleh orang berkulit putih terhadap orang berkulit hitam. Seterusnya, tema perhambaan yang cuba diketengahkan oleh pengarang ialah perjuangan yang bersifat kekejaman.
Novel ini menunjukkan bahawa betapa kejamnya orang kulit putih walaupun dalam proses pembebasan orang kulit hitam. Pembebasan yang dibuat bukan atas dasar ingin memberi hak sama rata, malah ianya lebih bersifat kepada penderaan fizikal dan mental orang kulit hitam. Contohnya dapat dilihat dalam cerita Huckleberry Finn, pembebasan Jim hanyalah atas dasar dirinya sahaja, namun anak dan isterinya masih lagi menjadi seorang hamba. Orang kulit hitam terpaksa berjauhan dan berpisah dengan ahli keluarga semata-mata untuk menjadi hamba kepada orang kulit putih. Perkara ini dapat dilihat akan mengganggu fizikal dan mental orang kulit putih, yang mana mereka berjuang sehabis yang baik untuk menjadi hamba kepada kulit hitam, tetapi pembebasan mereka hanyalah bersifat kekejaman. Seterusnya, iaitu kritikan akan nilai kemanusiaan. Itu Mark Twain juga mendedahkan cara orang kulit putih melayan orang kulit hitam dan pandangan mereka tentang kehidupan dan hak kulit hitam. Hak membantu Jim bebas daripada perhambaan, hak mahukan kehidupan yang lebih baik untuk Jim selepas dia bebas, dan hak melakukan tanpa diminta oleh orang lain dan atas inisiatifnya sendiri. Ini merupakan salah satu peristiwa yang terdapat di dalam novel tersebut. Oleh hal demikian, dalam hal ini, apa yang Hak lakukan untuk membantu Jim bebas daripada perhambaan menunjukkan bahawa nilai sosial boleh menjadi norma moral kerana Hak mempunyai hati yang baik untuk memberikan Jim hak untuk hidup sebagai manusia biasa walaupun orang ramai menentangnya. Oleh itu, Mark Twain mengetengahkan akan kritikan akan nilai kemanusiaan khususnya kepada orang yang berkulit hitam. Seterusnya, untuk kesimpulan, novel Huckleberry Finn karya Mark Twain ini adalah seperti cerminan kepada kehidupan masyarakat barat pada zaman tersebut. Diskriminasi terhadap orang berkulit hitam jelas terjadi, malah pada hari ini juga masih lagi terdapat diskriminasi terhadap orang-orang berkulit hitam. Isu sebegini mendapat perhatian Mark Twain dan beliau berani mengkritik isu tersebut melalui karyanya. Orang berkulit hitam tidak dapat menjalani kehidupan yang sempurna dengan aturan yang tidak adil ini. Oleh itu, masyarakat dapat melihat bahawa keadilan untuk orang berkulit hitam dirampas dan nilai kemanusiaan, erti kemerdekaan dan lain-lain seperti tidak bererti bagi mereka. Oleh itu, hal-hal sebegini harus segera diubah agar mereka mendapat hak yang sama rata. Berikut merupakan senarai rujukan yang telah kami gunakan. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.